Jadi poin pertama yang kita nak bincangkan ialah hukum mengundi dan menyertai pilihan raya. Saya nak kata secara ringkas saja. Pertama, hukum mengundi adalah wajib. Bukan fardu tapi wajib. Dalam mazhab Syafi'i ada beza antara fardu dengan wajib. Tapi dia punya kedudukan ini adalah wajib. Dan kita kena menyertai pilihan raya. Sebab pada pandangan saya, hasil daripada apa yang saya baca, mengundi ini adalah satu syahadah, suatu kesaksian yang jikalau kita melihat sesuatu peristiwa dan peristiwa itu dibawa kes ke mahkamah, maka kita wajib menjadi saksi untuk menyatakan kebenaran apa yang berlaku, apa yang kita tahu. Kalau kes-kes individu macam tu pun wajib kita melakukannya. Ini kan kes yang lebih besar, iaitu isu kepimpinan negara. Maka wajib bagi kita memberi saksi bahawa kita akan mengundi orang-orang yang terbaik daripada senarai-senarai calon yang ada, atau orang-orang yang mewakili institusi politik yang terbaik untuk menuju kepada suatu pemerintahan yang lebih adil dan suatu pemerintahan yang insya-Allah akan sampai kepada satu matlamat menumbuhkan sebuah negara Islam. Kedua, bagaimana kita nak memilih pemimpin. Jadi memilih pemimpin adalah bukan seperti memilih kuih-muih. Kalau kita memilih kuih-muih, mungkin kita hanya berdasar kepada nafsu makan yang ada pada diri kita. Mungkin makanan yang kurang berezak tapi rasa sedap, maka kita makanlah. Tapi dalam isu memilih kepimpinan ini, sudah tentu ia sesuatu yang lebih serius. Kerana dalam memilih pemimpin dan memilih parti-parti yang akan memerintah, mengikut apa yang saya faham, tugas sebuah kerajaan yang paling besar sekali dalam Islam ialah hirasatud din wa siyasatud dunia, memelihara agama dan juga mentadbir, mengurus hal ehwal keduniaan. Al-Qardawi misalnya menulis tentang perkara-perkara ini, hirasatud din wa siyasatud dunia, haruslah dikaitkan juga dengan beberapa fiqh, iaitu fiqhul maqasid, fiqhul waqi', fiqhul muwazanah, fiqhul awlawiyat, dan juga fiqhul tariyah. Jadi dalam bangunan ini Al-Quran pun menyebut atas dasar individu calon yang kita nak pilih. Semua kita tahu, orang habis semua tahu, orang PKPN semua tahu, ialah mencari al-qawiyyu al-amin. Kualiti al-qawiyyu dan kualiti al-amin itu adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Hadis Rasulullah SAW ada menyebut bahawa pemimpin atau kerajaan dengan rakyat seperti wali yang menjaga anak yatim. Jadi kita rakyat-rakyat semua ni adalah anak-anak yatim yang kena diuruskan dengan sebaik-baiknya oleh wali-wali mereka. Dan wali kerajaan harus berdiri atas dasar hak kebenaran dan dasar keadilan untuk menjaga kemaslahatan rakyat, khususnya dalam apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan daruriyatul khams, yakni menjaga perkara-perkara yang mustahak, yang perlu dijaga, iaitulah menjaga agama, supaya jangan agama diperkotak-katikkan oleh orang lain, menjaga diri dan jiwa supaya nyawa rakyat tidak melayang dengan secara yang percuma dan tidak benar pada tempatnya, menjaga harta
supaya dia mendapat dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan cara yang halal, dan menentukan bahawa seboleh-bolehnya rakyat tidak terlibat dengan harta-harta yang haram, dengan riba, dengan rasuah, dan dengan berbagai-bagai penyelewengan dari segi keuangan dan sebagainya. Kemudian menjaga maruah nasab keturunan. Jadi apa yang terjadi di negara kita sekarang ini, saya difahamkan sudah ada lebih 300,000 anak-anak yang tak setara, atau dengan bahasa lebih kasar ialah anak-anak zina yang berdaftar. Jadi ini memerlukan kepada satu sikap yang lebih serius daripada pihak yang berkuasa untuk menjaga nasab dan maruah ini. Yang terakhir ini ialah menjaga akal. Dan akal dalam masyarakat kita boleh dirosakkan oleh arak, oleh dadah dan sebagainya. Jadi apa yang kita nampak satu kemuskilan kepada kita, walaupun orang Malaysia hanyalah dikira lebih kurang 25 juta orang, tapi statistik peminum arak di Malaysia adalah antara negara yang saya difahamkan nombor berapa? Nombor 5 atau nombor 8, saya tak ingatlah. Tapi top 10 lah, top 10 daripada peminum arak, walaupun rakyat Malaysia hanyalah berjumlah lebih kurang 25 juta. Jadi atas dasar tersebut, sekali lagi saya katakan, isu memilih parti yang nak memerintah dan wakil-wakil rakyat yang nak memerintah adalah isu yang terlalu penting dalam konteks menjaga agama, menjaga diri dan jiwa, menjaga harta, nasab, maruah dan akal penduduk rakyat Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit. Dalam dunia masa kini mungkin boleh kita menambah lagi apa yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, yang 5 perkara. Maka para pemikir masa kini menambahkan lagi, dalam dunia masa kini pemerintah wajib menjaga keamanan supaya rakyat rasa aman dan rasa tentera. Sekarang ini ramai ibu bapa yang tak rasa tentera bila hantar anak-anak mereka ke sekolah, dan paksa kita di sekolah baik, di taman-taman baik, kena ada pengawal-pengawal yang mengawal 24 jam. Tapi itu pun masih lagi rumah-rumah terus diceroboh, kereta-kereta hilang, di pejabat-pejabat macam-macam, sebab orang tak takut mencuri. Jadi mencuri jadi satu, saya pun tak faham. Di kampus motosikal kena curi, kereta kena curi. Kalau kita laptop apa ni, orang kata nasi makan air minum lah, mana benda lumrah sangat tak. Kita tengok dalam Facebook pun tiap-tiap hari budak-budak ngadu laptop dia dicuri. Jadi kenapa negara kita secara apa, sekat tua lama hari bahasa. Kita tengok secara mudahnya orang mula takut dan tak rasa aman. Sedangkan fungsi sebuah negara itu ialah at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, menentukan bahawa rakyat kenyang, tak lapar, dan menentukan bahawa mereka harus hidup dengan aman. Kemudian ditambahkan lagi daripada 5 yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, selain daripada keamanan, keadilan. Adakah semua rakyat sekarang ini rasa adil? Contohnya, mungkin ada orang yang rasa dia tersingkir, tak dapat apa-apa. Saya lah, bering tak dapat, kering tak dapat, kering tak dapat, semua ring-ring tak dapat. Saya kata tak adil lah. Contohnya lah. Jadi ada setengah orang tu dia dapat banyak, berlombok-lombok sampai tak habis makan. Bukan dia tak habis makan, termuntah, banyak hanya makan. Lepas juta, tak tahu sebut berapa harta yang mereka ada. Orang jadi pesara macam saya ni, kaya sebulan, makan bulan, taklah sampai
sampai kait pagi maka pagi, kait petang maka petang, tapi kait bulan maka bulan. Kalau ada dari akaun tak ada 5,000 tu kira banyak lah. Ini nak kita pesara. Tapi saya tahan juga, tidak dah duduk sampai Muharram. Ada pesara-pesara di Senayan yang duduk Muharram, duduk di kayu ara, ada yang beli rumah-rumah di apa ni, kawasan tu, kawasan pantai tu, PD, pantai dalam. Jadi dari segi maruah pesara tu siap tak? Kemudian menjaga hak dan kebebasan umum, menegakkan umat dalam maksud wasatiyah yang sebenar. Sekarang ni pun lama saya cakap wasatiyah. Tapi saya pun dah tulis lama dah wasatiyah. Cara Abi nak dah wasatiyah yang betul-betul wasatiyah. Dalam bahasa yang mudah, kita kompos itu lo stop saya. Saya sudah pakai propos susah mengerti. Dalam bahasa yang mudah, kaedah ini menyebut tentang jalbu maslahah wadafu madarrah. Maknanya kena menjaga kemaslahatan dan kena menolak kemudaratan apa-apa yang berlaku. Jadi oleh sebab itu, maslahah ni pun maslahah yang ditetapkan oleh syarak, sebab tidak mengikut nafsu orang awam. Mungkin orang awam dia kata arak tu maslahah, mungkin dia kata judi pun maslahah, malah dia kata riba tu lagi maslahah. Letak dalam fixed deposit tu, dapatlah duit. Tapi maslahah yang kita maksudkan di sini macam juga wasatiyah tadi, harus diberi pengertian yang sewajarnya, yang bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Islam. Oleh sebab itu dalam maslahah ini kalau kita tengok daripada zaman Nabi, para sahabat mereka menggunakan maslahah. Dan untuk maklumat kita 5 minit, 10 minit, nampak? Saya cepat habis ni. Nak ada sini cakap ni. Dalam bab maslahah ni saya nak sebut satu. Saya baca dia sebut Imam Abu Hanifah pernah menyatakan orang-orang majlis fatwa atau khususnya mufti yang memperlekehkan syariat tidak patut diterima fatwa mereka, kerana dijaga maslahah. Tabib-tabib, doktor yang jahil kena dibuat daripada jawatan. Dan kontraktor yang muflis, dia buat stadium untuk, dia buat jalan raya pecah. Dan ada satu kes yang baru di Kota Baru tu, jamak tak siap lagi pun pecah. Kalau ini mendatangkan mubarak kepada orang ramai, maka dia juga satu perkara yang kena dijaga, kerana menjaga kemudaratan. Jadi kalau nak cakap tentang apa ni, tentang calon ni, tak habis lah. Malah ni saya sebutlah secara berteru 20 kriteria calon yang dipilih. Ini tulis lah. Satu, kena cari yang berakal dan bijaksana. Tak boleh cari calon yang bodoh. Kena cari calon yang berilmu. Tak boleh calon yang jahil. Kena cari calon yang berani. Tak boleh calon yang tak ada telur. Ada tu, ada ini semangat. Sebenarnya saya semangat sejak punya tahun dulu kan. Tak pencet punya tahun dulu. Rupanya lepas pencet itu dia cerupa. Tapi cerupa yang baik lah. Kemudian kena yang bersih. Bersih betul. Bersih, bersih. Kemudian pemurah, bukan kedekut. Kemudian berlapang dada, bukan sempit dada. Kemudian tak jadi suka marah-marah. Orang yang cool, ada Datuk Iji Gaudi. Dia tak nak marah katanya. Dan orang yang pemaaf, bukan dendam. Orang yang lemah lembut, sopan santun. Orang lain kata orang yang budiman.
Orang yang menepati janji, bukan janji kosong. Orang yang jujur, bukan bohong. Orang yang boleh menyimpan rahsia, bukan korek-korek rahsia. Orang yang cekal hati, ada keazaman. Orang yang strategis, bukan jenis tetralis. Yang ramai juga penduduk Islam mengaku ikhwan dan macam-macam, tapi tak nampak strategi langsung ni. Saya tak tahu. Kemudian ada tawaduk, rendah diri, bukan sombong diri. Bukan pendengki, bukan penghasad. Dia kena penyabar, kena jadi orang bersyukur, bukan bernafsu. Dan last sekali, bukan menjadikan orang kafir sebagai penasihat. Boleh kasar kafir. Nak ingat sikit kata, bukan menjadikan orang bukan Islam sebagai penasihat. Nak lembut lagi, bukan menjadikan orang yang belum Islam sebagai penasihat. Ini tujuan berpolitik. Tujuan politik kita tahulah, kita dah sebut tadi. Kalau Islam ni politik bukan nak cari keuntungan peribadi, bukan nak segala kemudahan, tetapi lebih penting ialah saya nak sebut politik kita yang ditandai oleh Islam ialah himayatul haq wal adl tadi, menjaga keadilan dan kebenaran. Saya kali ini ingatlah Habib punya logo majalah Risalah kita dulu, akhbar Risalah kita dulu, menegakkan keadilan dan kebenaran. Itulah sebenarnya Habib ni dah 30 tahun ke depan lebih maju daripada orang lain. Cuma penyakit Habib ni tak ada, boleh tidak. Dia buat pustaka Islam, dia mulakan, lepas tu pustaka orang lain dia maju pada dia. Dia buat KBI, kemudian koperasi lain dia maju pada dia. Itu juga yang lain. Tetapi yang pentingnya, selalu disebut oleh Tafsir Fadil lah, Habib ni dia mendepani idea. Jadi kita depani idea, lepas tu orang lain ikutlah. Lepas tu orang lain maju ni tak apalah, sebab pahala terbalik kepada kita. Saya nak sebut sikit lah. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz pernah berkata, siapa nak bersahabat dengan kami, pada dia jadi khalifah, maka bersahabatlah dengan 5 sebab. Pertama, menyampaikan kami kepada satu hajat yang orang tak boleh sampai hajat. Jadi bila dia mari nasihat, hajat orang tak boleh sampai. Yang kedua, menunjukkan kepada kami keadilan, perkara yang kami tak nampak, tapi sahabat tu boleh menunjuk kepada keadilan. Yang ketiga, menyebabkan kami boleh menyampaikan amanah kepada orang ramai. Dan yang keempat, membantu kami untuk menegakkan kebenaran. Dan yang kelima, jangan juga mengata-ngata, mengacung, mumpat tentang hal-hal orang kepada pemerintah. Jadi itu antara kriteria sebagai wakil rakyat kita nak pilih. Sebab tu saya kata, belum dia mengundi tu, malam tu istikharah banyak-banyak, semaya sunat hajat dulu, dan pergi mengundi esok tu niat dapat pahala. Bukan mengundi dalam sistem sekular, tapi kita mengundi dalam sistem Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap apa? Jadi tujuan kita berpolitik dalam Islam ialah satu, memperkasakan akidah. Bukan soal kita bercakap tentang pembangunan saja. Pembangunan ni, kalau dia nama orang, memang nak pembangunan, nak rumah. Kemudian bila ada rumah, nak rumah besar lagi. Bila ada besar, nak banglo. Bila ada banglo, tambah tapi banglo tu biar ada besar lagi. Itu naluri manusia. Zujina linnas wa musyawarah ila nisa. Macam-macam ayat tu, tak payah cerita yang tu. Kalau kita pembangunan tu, Nabi tak hantar, tak apa, manusia pandai sendiri cari pembangunan tu. Tapi yang lebih penting ialah al-iqtilah dakhili. Bagaimana berlaku proses transformasi. Kalau salah guna. Kita nak kita nak transformasi dalaman akidah tu. Dan kalau Khalifah Abdul Aziz tu, bila dia naik, dia panggil semua harta-harta Bani Umayyah,
yang sudah tu ambil cara tak betul dan sebagainya, ambil, dikumpul, dimasukkan dalam Baitul Mal. Baitul Mal lah itu bukan Baitul Mal macam Baitul Mal wilayah tu. Baitul Mal maksudnya ialah negara. Jadi kita dah kecil, institusi kita tu jadi Qadi itu hakim, Qadi Qudah tu ketua hakim negara. Jadi dana kita dah sekular ni, Qadi Qudah tu ketua hakim syar'i. Jadi itu kecil makin kecil Islam. Dua poin ni, pendek. Ada etika berkempen. Ada etika berkempen ni. Dalam Islam ni dia tak serah orang. Dia kena ceritakan apa program yang dia nak buat, apa agenda yang dia nak buat. Dan kalau musuh kita tu hebat, kita kena puji. Ini asal musuh buat semua tak elok. Sebab tu saya kata dalam, saya tadi nak panggil tu bacalah buku apa ni, buku saudara Datuk Muhammad bin Jaafar. Dia menulis tentang Burhanuddin Hilmi. Jadi dalam buku dia sebut Tengku Abdul Rahman memuji Profesor Zulkifli Muhammad sebagai pahlawan demokrasi. Jadi dalam politik demokrasi yang agak terbuka dan lebih matang, mana masing-masing orang tahu di mana kedudukan masing-masing dan boleh puji-memuji di antara satu sama lain. Taklah konven semua. Ini sebentar kena musuh ni, habis. Yang terakhir, ni ahli konsep juga. La haula wala quwwata illa billah. Dia tak tahulah politik apa ni. Jadi Burhanuddin ada juga sebut tentang dia tegur tentang demokrasi dia yang bersifat tekanan, pugutan. Dia sebut perkataan ISA. Tapi dia kata kita kena berkempen atau menjual idea-idea politik kita secara yang harmoni. Dan dia kata lepas pilihan raya itu dia mencadangkan supaya diadakan pertemuan muhibah. Supaya maknanya dia kata di negara barat orang waktu pilihan raya itu sibuk dah berkempen. Tapi lepas tu habis kita lah, masing-masing balik waktu kita, kat pilihan raya balik ni baru kita berkempen balik. Bukan kita berkempen sepanjang tahun atau sepanjang 4 tahun. Dan pada masa itu Zulkifli Ketua Burhanuddin pernah sebut bagaimana ketika itu isu koperantasi di Indonesia dijadikan sebagai modal politik dalam kempen pilihan raya. Jadi lebih kurang dengan cerita dah satu kan. Akhir sekali, parti-parti mana menang ke kalah ke, saya satu saja. Kita bacalah surah An-Nas. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tak payah buat berharap besar-besar atau tak payah menampak kesombongan kerana besar. Tapi dalam Al-Quran dia kata bertasbihlah dan beristighfarlah. Jadi kita kena fikir secara mendalam. Kenapa bila menang tu kena tasbih banyak-banyak dan beristighfar banyak-banyak. Sebab mungkin dalam kegairahan kemenangan tu orang menjadi satu macam perasaan macam-macam ni. Jadi kita akhirnya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saya minta maaf lah terhadap kata bahasa. Sekian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.